Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Semalam merupakan hari pertama PKPB dilaksanakan. Ramai yang menganggap, termasuk saya, yang menganggap bahawa akan berlaku kekecohan dan huru-hara pada hari pertama. Bayangkan setelah begitu lama berada di rumah, tiba-tiba semalam dibebaskan. Tentulah keadaan menjadi huru-hara kerana ramai yang akan keluar dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah, dari segi laporan yang diberikan oleh pihak PDRM pagi tadi di dalam mesyuarat, mengatakan bahawa walaupun terdapat peningkatan dari segi jumlah kereta, kenderaan yang berada di jalan raya, tetapi keadaan masih terkawal. Dari segi laporan kita dapati bahawa pemilik premis yang memulakan perniagaan kebanyakannya mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kementerian, oleh kerajaan, seperti cek, memeriksa suhu badan sewaktu masuk ke premis perniagaan. Begitu juga dengan menggunakan sanitizer sewaktu masuk dan sebagainya. Malah malam di dalam media ditunjukkan satu pusat membeli belah itu mengawal dari segi jumlah kemasukan ke dalam premis perniagaan mereka. Jadi nampak bahawa pemilik premis perniagaan kebanyakannya mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Begitu juga dengan individu. Kebanyakannya kita lihat juga mematuhi peraturan yang dikeluarkan. Walaupun tidak semua, kita tahu bukan 100%, tetapi kebanyakannya mematuhi. Misalnya apabila memasuki premis perniagaan, beratur, memakai topeng, muka dan sebagainya, tidak berebut-rebut memasuki premis perniagaan dan sebagainya. Begitu juga dengan kenderaan-kenderaan awam. Semalam ditunjukkan bagaimana pematuhan di MRT misalnya, LRT. Duduk berasingan 1 meter, malah berdiri pun ada petak-petak yang disediakan, dan penumpang-penumpang di MRT dan LRT juga mematuhi SOP yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahawa norma baru itu telah mula diikuti oleh dan menjadi budaya kepada rakyat kita. Seperti yang saya sebutkan bahawa kawalan kendiri ataupun self-regulation itu yang amat penting bagi kita menjaga kepentingan kesihatan kita. Dan perkara ini nampaknya sedang diamalkan oleh sebahagian rakyat kita. Jika kawalan kendiri ini diteruskan, saya percaya kita dapat mengekang penularan COVID-19 ini walaupun kelonggaran telah mula diberikan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, saya mewakili pihak kerajaan ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakyat yang mula mempunyai kesedaran dan mampu untuk membuat kawalan kendiri ini bagi memastikan COVID-19 ini dapat disekat penularannya. Begitu juga dengan pemilik-pemilik premis perniagaan dan lain-lain, kerana mereka juga telah mula mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan ini. Seperti yang saya sebutkan bahawa pihak polis tidak lagi menumpukan kepada sekatan jalan raya, kerana selepas PKPB dilaksanakan, fokusnya bukan lagi kepada pergerakan. Kerana selepas PKPB diperkenalkan, pergerakan telah mula dilonggarkan. Hanya yang masih lagi yang diperketatkan adalah pergerakan antara negeri, iaitu interstate punya pergerakan masih lagi
tidak dibenarkan. Yang lain sudah dibenarkan. Antara daerah dan sebagainya sudah pun dibenarkan. Dan alasan untuk keluar pun terlalu banyak. Tak mungkin pihak polis di Sekatan Jalan Raya boleh menyekat pergerakan daripada individu-individu untuk keluar daripada rumah mereka. Jadi sekarang ini tumpuan pihak polis, pihak berkuasa adalah dari segi pematuhan kepada SOP. Oleh itu, Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM telah menubuhkan Special Task Force operasi pematuhan bagi pemantauan dan penguatkuasaan pematuhan SOP di seluruh negara. Jadi diwujudkan satu Special Task Force untuk operasi pemantauan ini dari segi pematuhan ini. 14 agensi telah diberi kuasa setakat ini oleh Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan pematuhan PKPB ini. Termasuklah Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun RELA, Jabatan Immigration, Jabatan Kerja Raya, JPJ, MKN, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia, MITI, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, dan malah jumlah ini akan ditambah dari masa ke masa. Dan pagi tadi kita telah pun bersetuju supaya Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB juga dimasukkan di dalam Special Task Force ini. Dan mungkin jumlah ini akan ditambah daripada masa ke semasa mengikut keperluan. Di setiap daerah juga, PDRM juga telah mengarahkan ketua polis daerah di setiap daerah untuk menubuhkan pasukan pematuhan PKPB ini di peringkat daerah. Pasukan ini akan dianggotai oleh anggota tetap iaitu PDRM, ATM, RELA, APM. Dan kita bersetuju pagi ini untuk memasukkan pihak berkuasa tempatan untuk menjadi anggota tetap pasukan pematuhan PKPB di peringkat daerah. Dan pendekatan pihak polis adalah bermula seperti dulu, bermula dengan nasihat, seterusnya akan jika masih tidak mampu untuk mengawalnya, akan ditingkatkan kepada memberi amaran, dan jika masih lagi berdegil akan dinaikkan kepada tindakan undang-undang. Jadi peringkat awal ni kita nasihat dululah. Lepas tu kita beri amaran. Lepas tu kalau tak mendengar arahan lagi, maka akan diambil tindakan di bawah Akta 342 yang saya sebutkan. Iaitu hukumannya denda sehingga RM1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Mengenai berita palsu, sehingga semalam PDRM dan SKMM telah membuka sebanyak 259 kertas siasatan yang berkaitan dengan berita palsu berkaitan COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 179 masih di dalam siasatan, manakala 26 kes telah didakwa di mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 15 telah mengaku bersalah. Melalui pasukan respons pantas ataupun PRP KKMM yang telah ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19, sehingga kini sebanyak 255 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu yang telah pun diperjelaskan kepada orang ramai oleh PRP. Orang ramai boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di talian
03-8911-5103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita. Semak dulu sebelum sebar. Semalam berbagai-bagai berita, berbagai-bagai video yang disebarkan. Ada yang benar, ada yang palsu. Yang benar kita ucapkan terima kasih, kerana ini juga merupakan satu cara untuk membantu pihak berkuasa untuk memantau pematuhan kepada SOP. Tetapi yang mengedarkan berita palsu, suka saya sekali lagi ingatkan bahawa mereka tidak akan terlepas daripada tindakan daripada pihak berkuasa. Op sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 5,300 operasi sanitasi termasuk di 68 zon kuning dan merah dan sebanyak 8,975 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam, sebanyak 83 operasi sanitasi yang meliputi 33 zon merah dan kuning di 7 negeri, termasuk 34 operasi di Johor dan 18 operasi di Sabah. Sehingga kini operasi sanitasi telah merangkumi 2,901 bangunan kerajaan, 2,019 tempat awam, 2,211 pusat perniagaan, 1,532 kawasan perumahan termasuk PPR dan 312 pasaraya. Mengenai pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 245 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 244 sebelumnya, yang mana 17,835 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 823 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seramai 28,723 rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020 dan sejak 17 April 16,445 individu yang dikuarantin wajib telah pun dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai keperluan asas, semalam Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ataupun KPDN HEP telah membuat pemantauan terhadap 25 jenis bekalan di 977 premis perniagaan termasuk peruncit 751, pemborong 156 dan pengilang sebanyak 30. Secara keseluruhannya, bekalan keperluan makanan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara secara berterusan dan mudah diperolehi. Oleh itu, orang ramai tidak perlu bimbang, tidak perlu gusar tentang bekalan makanan dan keperluan harian sepanjang bulan Ramadan ini, kerana seperti yang saya katakan bahawa keperluan makanan adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Oleh itu, seperti saya kata, tidak perlu bimbang, cuma mungkin ada kebimbangan dari segi kenaikan harga secara mendadak, dan jika ini berlaku, perlulah hubungi KPDN HEP untuk melakukan tindakan mereka. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Sekali lagi saya nak terima kasih dan saya harap teruskan dengan kawalan kendiri ini. Pastikan jika keluar penjarakan sosial perlu dilaksanakan dan segala SOP yang telah pun ditetapkan mestilah kita patuhi. InsyaAllah
Kalau semua mematuhi SOP dan semua mengawal secara kendiri, insya-Allah saya yakin PKP ini mungkin dapat kita tamatkan dengan lebih awal daripada yang kita jangkakan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Seruan harian saya, terus kekal di rumah bagi terus selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Tak ada soalan? Datuk Seri, saya Ros dari Bernama. Persekutuan Majikan Malaysia MEF mempersoalkan arahan semua pekerja asing perlu menjalani saringan COVID kerana pihak majikan terpaksa menanggung kos kira-kira 1.15 bilion dan menyarankan kerajaan lebih fokus saringan kepada parti tanpa dokumen. Minta komen Datuk Seri. Okey. Kita keluarkan arahan terbaru ini kerana bimbang akan wujud kluster baru, iaitu kluster pekerja warga asing. Sebab 2-3 hari lepas, selama 2 hari berturut-turut, berlaku peningkatan yang agak tinggi kerana kluster baru ini, iaitu pekerja asing ini, di tapak binaan yang telah pun kita tutup. Jadi seperti saya kata, untuk mencegah, kerana kita tidak mahu berlaku seperti di negara jiran kita, iaitu di Singapura, yang selama ini agak mendatar dari segi kes positif mereka, kes COVID positif mereka. Tetapi kerana adanya kluster baru, iaitu kluster warga asing di Singapura, akhirnya Singapura kenaikan COVID positif mereka di segi grafnya mendadak naik tinggi. Jadi kita tidak mahu itu berlaku kepada negara kita. Saya harap Persatuan Majikan perlu faham bahawa apa yang kita lakukan ini adalah untuk menjaga kepentingan seluruh rakyat di negara kita. Kalau COVID positif itu berlaku di kalangan pekerja mereka, kita akan tutup syarikat mereka. Kita akan tutup pusat perniagaan mereka. Kalau berlaku di kilang misalnya, ada di kalangan mereka yang didapati positif di kalangan warga asing ini, akhirnya kita akan tutup kilang mereka. Bagi saya lebih baik mereka buka kilang mereka daripada ditutup. Oleh itu perlulah dibuat ujian kepada pekerja mereka supaya yang positif kita asingkan, kita rawat, yang negatif masih terus boleh bekerja. Dengan itu kilang mereka ataupun premis perniagaan mereka masih diteruskan. Untuk peringkat awal ini, walaupun kita kata semua mesti mengadakan ujian untuk COVID positif ini, untuk ujian saringan swab test ini, tapi kita mulakan dengan pekerja-pekerja di tapak binaan dulu. Kita mulakan dengan construction workers dulu. Kita mulakan seperti dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan, kita mulakan di Kuala Lumpur wilayah dan juga Selangor dulu. Dan saya untuk makluman, 60% lebih daripada pekerja-pekerja asing ini juga adalah merupakan pencarum kepada Perkeso, dan mereka akan ditanggung oleh Perkeso dari segi ujian swab test yang akan dilakukan ini. Alright. Datuk Seri, saya Syamsah dari Bernama. Salam PKPB Datuk Seri. Okay, saya ada 2 soalan. Pertama mengenai Salam PKPB. PKPB. Ya, bukan dia. Okey, saya ada 2 soalan. Soalan pertama, adakah syarikat atau perniagaan yang berada dalam zon merah boleh beroperasi pada waktu ini? Okey, soalan kedua mengenai Malaysia My Second Home. Pada warga asing yang mempunyai rumah di Malaysia, kemungkinan selepas ini mereka tidak boleh masuk ke Malaysia dalam masa yang lama. Jadi pada mereka yang mempunyai aset di Malaysia, apakah statusnya? Bolehkah dilepaskan ataupun tidak? Okey, untuk perniagaan yang di kawasan merah PKPD kita tidak benarkan. Ya. Untuk warga mas pula. Untuk warga yang terlibat dengan Malaysia My Second Home ya.
Saya percaya satu hari nanti mereka akan pulang. Ya, kerana setakat ini kita tidak benarkan lagi. Tetapi kepulangan mereka sama saja dengan setiap rakyat kita yang pulang ke negara ini, iaitu mesti di kuarantin wajib selama 14 hari. Terutamanya daripada negara-negara yang berisiko tinggi. Ya, jadi dia tertakluk kepada peraturan kita untuk di kuarantin ataupun di swab test dan sebagainya. Jadi sama saja dengan rakyat kita yang pulang dari luar negara. Assalamualaikum Datuk Seri, Farhan daripada Bernama. Datuk Seri boleh confirmkan sebab hari ini ada laporan mengatakan PKPD di 2 kawasan Selayang dan Chowkit. Boleh sahkan perkara itu? Belum. Selagi saya tidak umumkan, maknanya tidak ada PKPD. Tapi setengah tempat tu kita perketatkan kawalan dia secara administratif, secara pentadbiran. Jadi mungkin kita kawal dengan kawat berduri dan sebagainya, tetapi dari segi kita tidak kita isytiharkan sebagai PKPD lagi. Tapi kita kontrol dari segi keluar masuk tu dengan lebih ketat daripada biasa. Secara administratif saja kita laksanakan. Yes. Dan kita membuat saringan ke swab test kepada setiap penduduk di dalam kawasan tu, walaupun kita kawal secara administratif pun. Ya. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Dengan pelaksanaan PKPB ni, adakah larangan kenderaan persendirian yang untuk berada di atas jalan raya selepas jam 10, adakah ia masih berkuat kuasa? Dan soalan kedua, ramai yang masih lagi kurang jelas tentang Gerak Malaysia. Orang ramai yang register untuk balik dengan kenderaan sendiri. Bagaimana pula dengan kenderaan awam? Itu saja. Yang pertamanya, dari segi pergerakan sudah pun dibebaskan. Saya dah sebutkan, antara daerah dengan daerah dan sebagainya telah pun dibebaskan. Jadi tidak ada had dari segi jangka masa untuk keluar. Tidak ada. Di dalam peraturan yang baru tidak ada. Ya, tidak ada. Mengenai pulang ke bandar ataupun dari bandar ke kampung nak ambil anak dan sebagainya, kenderaan sendiri telah pun ditetapkan, tetapi kenderaan awam saya rasa pihak polis sedang membuat kajian secara terperinci berapa jumlah kenderaan awam yang perlu digunakan. Sebab apa? Interstate ataupun pergerakan antara negeri masih tidak dibenarkan. Oleh itu, kenderaan awam seperti bas ekspres dan sebagainya belum ada lagi. Dan sebab itu saya percaya pihak polis akan melihat perkara ini lebih detail, bagaimana nak menyelesaikan isu yang berkaitan dengan mereka yang pulang ke kampung menggunakan kenderaan awam dan ingin balik pada hari 7 hingga 10 hari bulan nanti. Jadi mungkin pihak polis akan mengumumkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ini dengan lebih terperinci lagi. Datuk Seri, satu last berkaitan dengan face mask, sehingga kini berapa jumlah dan peratusan face mask telah diagihkan secara percuma tu? Yang kemudiannya, adakah agihan itu telah diberhentikan kerana ada dakwaan belum terima lagi? Agihan masih diteruskan. Di Semenanjung ni saya difahamkan sudah lebih daripada 80 atau 90% di Semenanjung. Yang agak kurang sikit adalah di kawasan di Sarawak. Ya. Dan juga mungkin Sabah, sebab kedudukan geografinya yang berbeza dengan kita, yang untuk mengantarnya bukan saja menggunakan kenderaan darat tetapi melalui bot panjang, perahu panjang dan bot panjang dan sebagainya. Jadi saya difahamkan di Sabah dan Sarawak masih lagi di peringkat masih tidak sampai ke tahap 90% ataupun 85% ke atas lagi. Tapi di Semenanjung hampir keseluruhannya, secara keseluruhannya hampir 90% telah pun selesai diagihkan. Jadi perkara itu masih berterusan. Mana-mana kawasan yang belum turun, belum sampai, mereka pastikan akan sampai. Cuma daripada Kuala Lumpur telah sampai ke negeri, daripada negeri telah sampai ke daerah-daerah. Itu status yang terkini. Jadi daripada daerah ke rumah-rumah, itu yang mungkin agak slow sikit, terutamanya
di kawasan pendalaman di Sarawak dan Sabah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.